Baik, salam sejahtera, anda sedang menonton cerita di Sebaik Berita. Baik, untuk waktu ini sebelum saya nak bersama dengan rakan saya Umar Vati yang membuat liputan khususnya melihat kepada perkembangan semasa ataupun liputan sepanjang perjalanan pameran persidangan perkhidmatan pertahanan Asia ataupun disebut sebagai DSA 2022. Mungkin untuk waktu ini saya nak kongsikan sedikitlah beberapa laporan juga artikel yang menjadi tumpuan khususnya di platform astroawani.com, kerana kalau kita ikutkan hari ini 29 Mac, ada beberapa hari lagi kita nak menjengah ke 1 April 2022, yang mana tanggal 1 April ini sudah tentu kita akan melihat yang pertamanya negara akan beralih ataupun akan bertukar statusnya ke fasa endemik. Pandemik beralih kepada fasa endemik, dan yang keduanya sudah tentu kita akan melihat kepada pintu sepadan antarabangsa bagi negara ini akan dibuka sepenuhnya. Dan sudah tentu satu lagi sebenarnya mungkin boleh disifatkan sebagai berita gembira melihat kepada tanggal 1 April, iaitu permohonan pengeluaran khas RM10,000 melalui KWSP dalam portal khas bermula 1 April 2022, yang mana pencarum yang berhasrat mengeluarkan simpanan RM10,000 daripada KWSP di bawah kemudahan pengeluaran khas yang diumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini, boleh membuat permohonan melalui portal khas bermula 1 April 2022. Dan dalam satu kenyataan, KWSP memaklumkan pemohon boleh berbuat demikian melalui portal pengeluaran khas.kwsp.gov.my yang juga boleh diakses menerusi aplikasi mudah alih iAccount. Untuk laporan lanjut ataupun ada butiran lanjut khususnya berkaitan dengan pengeluaran khas di bawah KWSP RM10,000 ini, permohonan akan boleh dibuat bermula 1 April 2022 ini. Anda boleh terus ke astroawani.com, ada pautan yang kami sediakan untuk anda dapat pemahaman dan juga bacaan lanjut berkaitan dengan permohonan pengeluaran khas RM10,000 KWSP. Baik, untuk waktu ini seperti yang saya janjikan, saya ingin bersama dengan rakan saya Umar Vati Ramayah yang mana membuat tinjauan dan juga liputan hari kedua pameran dan juga persidangan perkhidmatan pertahanan Asia DSA 2022 dan juga pameran perkhidmatan keselamatan Asia NACSEC 2022. Mungkin boleh dirangkumkan perjalanan hari kedua pameran DSA dan NACSEC 2022 ini. Mungkin ada sedikit perbezaan kalau melihat kepada hari pertama dan juga hari sebelumnya, hari pelancaran. Hari ini hari kedua, adakah tumpuan dan juga kemeriahannya masih sama, Omar? Terima kasih Fauzi, dan hari ini memasuki hari kedua di mana pameran perkhidmatan dan pertahanan Asia 2022 dan pameran keselamatan kebangsaan yang membuka tirai semalam hari ini memasuki hari kedua, dan saya melihat kemeriahan dan keceriaannya hampir sama seperti hari pertama, malah lebih meriah lagi hari ini dengan kunjungan lebih ramai pengunjung, di mana dianggarkan 25,000 pengunjung termasuk daripada 50 delegasi daripada 50 buah negara termasuk US, India, Jerman, Switzerland dan juga Thailand, Spanyol dan juga Perancis juga menghadiri dalam pameran hari ini. Dan pameran ini diadakan untuk pengetahuan orang ramai. Pameran ini sepatutnya diadakan pada tahun 2020, malah terpaksa ditangguhkan ekoran daripada pandemik COVID-19, di mana pameran ini yang terakhir diadakan pada tahun 2018, dan sepatutnya pameran ini sepatutnya diadakan pada Ogos 2020, namun terpaksa ditunda beberapa kali sebelum kerajaan bercadang untuk mengadakan pada tahun ini. Dan pameran DSA ini adalah antara yang terbesar diadakan selepas negara dilanda COVID-19. Dan hari ini kita melihat platform ini bukan saja bagi medan bagi Kementerian Pertahanan untuk membuat perbandingan mengenai aset yang terkini dan juga berteknologi tinggi di antara negara-negara serantau, malah dia menjadi platform untuk rakan-rakan sejawatan daripada ATM Angkatan Tentera Malaysia untuk bertemu dan untuk membincangkan isu-isu nasional, termasuk membincangkan isu menjaga kedaulatan dan sebagainya. Dan tentunya hari ini objektif penganjuran ini adalah bukan untuk mencari titik persamaan, sebaliknya kita melihat untuk membuat perbandingan aset-aset yang terbaik dan terkini untuk digunakan untuk tujuan keselamatan dan keamanan negara. Dan hari ini yang menariknya kita melihat ruang pameran Fauzi yang dipelopori lebih daripada 1,000 para pameran dari 50 lebih daripada
50 delegasi dari beberapa negara hari ini, kebanyakannya daripada Turki dan sebagainya, dan kita melihat hari ini lebih 60% daripada 36 kaki persegi hari ini, pameran hari ini dimakan, boleh dikatakan dimakan oleh Turki, di mana pavilion Turki meliputi 60% syarikat daripada negara berkembang mempamerkan pelbagai produk yang agak menarik, dan saya juga sempat untuk meninjau pameran hari ini di mana melibatkan salah satu aset yang melibatkan hampir 12 juta hari ini, dan perkara itu masih dalam perbincangan untuk kedua-dua negara termasuk Malaysia dan sebagainya. Dan hari ini yang menariknya, yang saya boleh katakan, Turki bukan saja sangat besar untuk kebanyakan syarikat pertahanan dari negara untuk mencari peluang untuk mengekspor produk, bukan saja di negara-negara serantau, malah Malaysia menjadi antara destinasi pilihan Turki. Dan hari ini Turki, sebelum tu Turki juga antara negara syarikat yang bekerjasama dengan Turki adalah DTEK, iaitu produk-produk mereka melibatkan persenjataan, sistem radar, kenderaan berperisai dan juga lain-lain yang berteknologi tinggi. Dan sebentar tadi syarikat pertahanan Turkish Aerospace Industrial TAI, Profesor Temel Kovik, beliau merupakan CEO bagi TAI, hari ini mengumumkan bahawa Malaysia dipilih menjadi destinasi pilihan negara itu untuk dijadikan sebagai hub untuk aerospace, dan di mana beliau yakin antara yang menjadi titik permulaan untuk Malaysia dipilih sebagai hub untuk aerospace ini adalah keyakinan yang tinggi terhadap kejuruteraan elektronik dan juga kepakaran yang dimiliki oleh Malaysia. Itu antara yang dikongsikan, dan beliau berkata jika perkara ini direalisasikan, Malaysia akan menjadi hub untuk aerospace ini, di mana pasarannya untuk bekalan negara-negara ASEAN dalam tempoh setahun dari sekarang. Dan beliau juga meletakkan harapan untuk membuka hub pesawat tempur ringan yang dipanggil sebagai LCA untuk keperluan bekalan Asia, dan beliau antara yang disebut oleh Profesor Temel sebentar tadi, mana Turki dah menghabiskan hampir 20 tahun dengan kepakaran untuk membuat teknologi-teknologi bertinggi ini, dan ini sudah tiba masanya untuk kepakaran itu juga dikongsikan dengan Malaysia melalui kolaborasi ini, Fauzi. Okey. Umar, dan seperti apa yang dikongsikan Umar, anda boleh terus ke astroawani.com, ada artikel penuh yang Umar tuliskan, iaitu berkaitan dengan Malaysia menjadi pilihan Turkish Aerospace sebagai hub industri aero angkasa, yang mana seperti yang dimaklumkan Umar, syarikat pertahanan Turkish Aerospace Industry TAI memilih Malaysia untuk dijadikan sebagai hub industri aero angkasa bagi pasaran ASEAN. Boleh terus ke astroawani.com, ada artikel lanjut dan juga laporan penuh yang dibawakan Umar Vati. Baik, Umar Vati, soalan terakhir sebelum saya nak lepaskan Umar Vati untuk buat tugasan dan juga liputan dan seterusnya. Mungkin pada waktu ini sudah tentu bila wartawan ataupun media ni diberi peluang untuk membuat liputan khususnya melihat pada pameran pertahanan seperti DSA NACSEC 2022 ini, excitementnya mungkin sedikit berbeza, kerana dalam masa sama selain kita membuat liputan dan juga buat tugasan itu, satu lagi excitement adalah ini adalah peluang untuk wartawan dan juga media itu sendiri dapat, bukan semua orang bukan semua orang dapat chances ataupun peluang seperti yang Umar dapat pada waktu dan juga hari ini. Mungkin boleh dikongsikan sedikit secara peribadinya Umar yang dapat melakukan liputan untuk hari ini. Ya benar, Fauzi, ini adalah antara peluang yang saya tunggu-tunggu sejak tahun 2018, di mana ini adalah satu peluang yang besar. Terima kasih juga kepada Astro Awani kerana memberi saya peluang ini untuk melihat secara dekat aset-aset berteknologi tinggi, di mana kita jarang sekali untuk melihat teknologi seperti kenderaan perisai dan sebagainya yang melibatkan berjuta-juta ringgit. Dan selain itu, saya juga sempat untuk melihat kepakaran teknologi bukan saja dari negara Malaysia, tapi juga negara-negara serantau yang lain, dan malah melibatkan US, Jerman, Spanyol dan sebagainya. Dan apa yang menarik perhatian anda juga diletakkan kenderaan-kenderaan yang benar-benar berteknologi di situ, di mana kita sendiri boleh memegang secara menyentuh dan juga duduk di dalam kenderaan itu untuk merasai pengalaman sebenar bagaimana kemeriahan untuk duduk di dalam kenderaan itu. Dan juga saya juga melihat selain itu juga diletakkan replika roket dan juga peluru yang benar-benar digunakan dalam perang dan sebagainya.
Fauzi. Okey, baik. Terima kasih Umawati yang berkongsi hari ini rangkuman liputan dan juga tinjauan yang beliau lakukan hari kedua pameran dan juga persidangan perkhidmatan pertahanan Asia ataupun disebut sebagai DSA 2022 dan juga pameran perkhidmatan keselamatan Asia NACSEC 2022. Hari ini hari kedua, esok adalah hari ketiga iaitu hari terakhir bagi pameran DSA 2022 dengan NACSEC 2022. Sudah tu kami di Sarawak ini akan bawakan perkembangan dan juga apa perkara dan juga momen-momen yang menarik khususnya dalam pameran pertahanan ini. Baik, cerita berehat seketika kembali lagi selepas ini.